Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey. Kita tunggu sekejap, kawan-kawan sekejap, dalam 2-3 minit lagi. Hmm. 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 Okey, 10-5 minit, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kalau kita uh, ingat minggu lepas, kita dah belajar continuous, subtopik 1.5, continuous. Kita dah habiskan dalam masa sejam 10 minit kalau tak silap saya lah. Nah, dan hari ini kita akan masuk chapter yang kedua.
Uh, tapi sebelum tu pelajar kena ingat apa ni? Minggu ni ada kuis. Ada kuis. Nanti saya tunjuk dia punya ni lah. Tarikh-tarikh penting dan aktiviti pada minggu ni lah. Okey, pelajar nampak ya? Okey, kalau kita perhatikan, minggu ni kita kena cover 1.5, kita dah siap. Dan untuk Khamis ni saya kena cover chapter yang kedua, differentiation. Dan saya perlu cover juga introduction to differentiation 2.1. Next 2.2, the derivative of a function. Derivative of a function. Jadi saya kena cover dua ni dan apa ni? Saya follow sajalah schedule yang diberikan. Kuis satu cuba berhati 24 March ataupun hari Jumaat kalau tak silap saya esok kita buka sistem UDAS 9 pagi 9 malam. Yang kita soalan yang nak ditanya ialah subtopik 1.4 lah. Dan pelajar boleh tengok aktiviti-aktiviti lain, video, learning videos, exercise dengan solution yang ada dalam kalam. Ingat dua benda berbeza di antara UDAS dengan kalam. Kalam biasanya kita letak material sahaja. Kalau dulu penilaian kuis semua dalam kalam, tapi sekarang ni kita dah pisah kepada dua sebab sistem tu teramat berat. Jadi bila kita pisahkan material dalam kalam dan ujian, kuis, assignment semuanya di dalam UDAS. Jadi sistem tu lebih ringan dan lancar lah setakat ni. Okey, yang pertama. Yang keduanya tentang apa ni, suara saya lain macam sedikit. Setakat semalam test masih lagi negatif, tak ada masalah, hanya sakit tekak saja. Badan sihat lagi, datang office tapi duduk dalam bilik seorang-seorang lah. Yang ketiga, tengok tarikh masing-masing. Test 1 test akan diadakan pada 6 April 2022 8 hingga 9.30 malam menggunakan UDAS platform. Yang ni tarikh-tarikh penting ni pelajar kena simpan siap-siap, bimbang takut clash dengan pelajar-pelajar lain. Kalau tengok di sini 24, hari ni 24 bulan 3 ya. 6 hari bulan 4 ni dah dekat sangat dah. Dan dia akan cover 1.1 hingga 2.2. 2.2 ni ialah apa yang kita akan belajar pada minggu ni dan minggu hadapan. Okey. Saya rasa saya dah layak untuk pergi kepada pengajaran kita ya. Okey, saya guna dua device hari ini. Satu device daripada laptop dan daripada desktop lah. Sebab saya pun nak pantau sama ada saya bercakap seorang ataupun apa ni masih lagi bersiaran lah. Pelajar boleh tanya apa saja soalan masa saya mengajar seperti biasa ya. Okay. Setakat ni boleh nampak skrin saya. Okay, kalau kita perhatikan pada skrin yang saya paparkan, okay, calculus chapter 2 differentiation ataupun pembezaan. 2.1, 2.2 yang kita sebut tadilah. Untuk aktiviti hari ini,
kita diminta untuk cover introduction to differentiation dan juga 2.2, sorry, sini 2.2. Jadi ini yang kita perlu cover pada hari inilah. The derivative of function first by using first principle. Ni nama khas dia. Kalau soalan kita kata solve by using first principle, awak kena guna first principle. Dan kalau awak guna kaedah direct, awak hanya dapat markah akhir sahaja, bukan dapat kaedah ataupun step-step solution. Itu pentingnya ikut arahan soalan. Lepas tu kita akan pergi kepada teknik of differentiation, how to solve differentiation. Chain rule, product rule, question, implicit differentiation, parametric, dan higher derivative. Dan untuk test, kita dah maklum tadi, dia cover daripada 1.1 sehingga 2.2.2. Maksudnya, introduction, differentiation covered, derivative of function included, using first principle dan juga using table of differentiation. Okay. Yang ni akan masuk dalam test nantilah. Okay, seterusnya. Expected outcomes, students should be able to describe the concept of differentiation. Students should be able to explain about basic properties of differentiation. Students should be able to find differential using first derivative and table. Students should be able to identify the appropriate technique of differentiation. Ini antara tujuan-tujuan pengajaran kita di akhir nanti. Diharapkan awak boleh faham. First day hari ni, concept of differentiation tak nampak lagi. Basic property tak nampak lagi. Tapi bila kita go through slide by slide, insyaAllah outcome 1, 2, 3, 4 kita akan dapat capai lah. InsyaAllah. Okay, application. Have you ever ride a roller coaster? Kita tahu kalau kita naik roller coaster ni, dia bermula daripada sama ada bawah ataupun atas. Dia akan bergerak daripada bawah, naik ke atas, berpusing dan seterusnya. Inilah sifat roller coaster. Dan dalam pusingan tersebut, pelajar akan berada di situasi yang berbeza. Satu berada pada ground, satu berada pada atas sikit pada ground, satu ketika berada paling highest dalam keadaan terbalik mungkin, begitu seterusnya, jatuh, naik atas dan jadi daripada situ kita akan jumpa titik-titik maksimum, titik-titik minimum. Titik maksimum ni merujuk kepada titik-titik yang berada di sebelah atas. Titik minimum ialah titik-titik yang berada di sebelah bawah. Jadi ada maksimum, ada minimum, ada motion dan sebagainya. Pecutan laju, kita boleh menggunakan derivatif untuk salah satu cara menyelesaikan masalah. Seperti yang saya sebut tadi, dalam kes ini akan ada lowest point dengan highest point. Highest point ni, di sinilah kalau kita cuba identify, ini highest point. Dia biasanya highest point ni kita sebut perkataan dia maksimum. Dia ada dua patah perkataan, local maximum, absolutely maximum. Local maximum ni dia merujuk kepada each part ni adalah maksimum dia. Part ni adalah maksimum dia. Part ni adalah maksimum dia. Tapi bila sebut perkataan absolutely maximum, awak akan jumpa istilah tu. Mana di antara titik-titik A, B, C, D, E, F ni yang mempunyai titik yang paling tinggi. Di sini di sini adalah titik yang paling tinggi. Dia adalah local maximum. Dia adalah absolutely maximum. Begitu juga lowest point.
biasanya kita akan jumpa istilah minimum. Local minimum, semua ni adalah local minimum. Jadi di manakah absolutely minimum ialah tempat yang paling rendah, yakni pada inilah pada ground tersebut. Pada ground tersebut. Okey, itu slide yang ketiga ya, yang ketiga. Saya jangka mungkin kita ada 20 slide saja. Jadi bertabahlah untuk sejam ya. We use the derivative to determine the maximum and minimum values of particular function. Okay, example, calculate costing, strength, amount of material used in a building, profit and loss. Kita pernah belajar masa level matrikulasi dahulu, silap level SPM dahulu, melibatkan derivatif lah, derivatif. Saya ambil satu kes ni je lah. Katakan kita ada motor dan kita ada tayar. Kita tahu tayar ni dia ada ring, motor tu ada tayar kan. Sebegitulah lebih kurang. Dan kita ada ketebalan, katakan ketebalan tayar berdasarkan jarak ataupun masa yang digunakan. Jadi kalau kita jumpa simbol di delta dt, contoh di delta dt ni bermaksud kadar perubahan ketebalan terhadap t kalau sekiranya dia merujuk pada masa. Jadi dengan adanya simbol delta sigma over delta t, kita boleh cari dia punya kadar ketebalan tu berkurang. Contoh lain lagi, kalau sekiranya kita ada satu balon, kita tahu di dalam volume ni ada gas dan kita katakan dia volume lah. Bayangkan kalau kita tembuskan gas tersebut. Jadi kalau kita fikirkan terhadap masa, kadar perubahan volume tadi terhadap masa, pastinya dia akan decrease, berkuranglah, sebab kita keluarkan volume gas tersebut. Begitu juga kalau kita ada satu bekas dan kita tembuk bekas tersebut. Ini pun dalam kes volume juga lah. Dia akan berkurangan, decrease. Okey, itu di antara application dia. Sekarang saya pergi kepada introduction to differentiation. Differentiation is all about finding rate of change of one quantity compared to another. Differentiation is all about finding rate of change. Ingat kadar perubahan yang saya sebut tadi. Rate of change, one quantity compared to another. Kadar perubahan ketebalan tayar terhadap masa. Dua parameter yang digunakan. Ketebalan tayar, satu lagi masa. Ada banyak kes yang lain lah. The process of finding a derivative equal differentiation. Proses untuk mendapatkan pembeza tadi disebut sebagai pembezaan. The most common notation for derivative are y prime, dy dx, f prime, and so on. Let's say, kalau kita ada y equal to x squared, kalau kita recall balik, dy dx sama dengan 2x. Ini saja tulis. Maksudnya kita guna simbol. Ada setengah pelajar ni, y sama dengan x kuasa 3 tambah 5 ataupun 1 lah. Y prime, dia tengok dia, notation, cara dia. 3x kuasa 2 tambah sifar. Ini cara kita menulis. Dan ada setengah, kalau sekiranya kita diberi function x sama dengan sin x, differentiate, kata 1 prime tu represent first derivative. Kalau kita differentiate satu tu. Yang ni
Sin akan menghasilkan cosine. Ini simple apa ni? Common notation lah untuk derivatif. Satu dy dx, yang kedua y prime, yang ketiga f prime. Ini semua yang diterima lah. Ya? Okey, saya nak bagi komen sedikit simbol ni. Dari segi mathematician, kita anggap ni simbol yang salah. Dia sebenarnya macam ni tau. Dia sebenarnya y prime tu dia sengit sikit. Itu yang betul. Begitu juga f, dia sengit sikit. X. Dia kalau awak straight macam tu adalah yang simbol dalam apa ni? Yang biasa yang kita guna lah. Itu bukan. Dia sepatutnya sengit sikit lah. Okay, next. Next slide. 2.2. The derivative of a function, first kita pergi by using first principle. By using first principle ni very common. Sebab apa? Daripada satu persamaan y sama dengan x kuasa 2 tadi, kita secara spontan, kita boleh tunjuk dia sebagai 2x. Soalan dia ialah, macam mana step untuk menghasilkan 2x? Untuk y sama dengan x kuasa 2. Di sini kita menggunakan first principle. The derivative of the function f(x) with respect to the variable x is the function f prime x, where f prime x equal to limit h tend to 0, fx plus h minus fx over h. Then kita akan selesai ni dan kita akan dapat nilai bagi f prime x. Maksudnya, step di sini, pelajar kena apply. Step di sini. Biasanya kita akan tulis fx sama dengan x kuasa 2. Kalau fx tambah h, dia bermaksud pada x tambah h ganti pada tempat x. X tambah h. Dan di sini kita boleh kembangkan lagi lah. X square 2xs plus h square. Dan kalau kita ganti dalam persamaan ni sama dengan, cuba tengok, fx plus h. Disebabkan kita belum ganti nilai h pada sifar, kita masukkan dulu x kuasa 2 tambah 2xs tambah h square tolak fx. Tolak fx adalah x kuasa 2 bahagi h. Dan kita tengok sini, x kuasa 2 boleh remove. Dan limit h tend to 0. Ni dah boleh remove. Dah boleh remove. Jadi yang tinggal tu 2x plus h square. Jadi kita fakturkan h, 2x tambah h bahagi h. Kita selesaikan h. H over s is 1. Kan? Jadi di sini bila kita ganti h tend to 0 dalam ni, dia akan menghasilkan 2x tambah 0. Ini menghasilkan 2x. Sebab tu menghasilkan 2x. Dan daripada slide yang pertama ni, pelajar yang pertamanya ialah pelajar kena hafal formula. Adakah formula ni tak diberi? Diberi. Dalam exam nanti diberi. Tapi untuk mempercepatkan proses, saya minta pelajar hafal formula ni. Yang kedua, daripada y ataupun fx yang diberi, kita dapatkan fx tambah h dan kita ganti dalam ni. Dan ini contoh awal saya tunjuk supaya awak nampak lebih kurang macam mana kita menyelesaikan y prime menghasilkan 2x menggunakan first principle. Kalau soalan tu kata by using first principle, automatically inilah formula yang perlu kita gunakan. Fx plus h minus fx over h when limit h tend to 0. Okay, challenge sekejap.
Okey dah? Setakat ni boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okay, first step of differentiation with first principle. Write an expression for f(x). Sama ya? Seperti apa yang saya tulis tadi. f(x) sama dengan x kuasa 2. The second step, write an expression for x plus h. Jadi apa tadi? X plus h squared. Dan saya expand x squared to x plus h squared. Third step, substitute f(x) and f(x) into the formula. Seperti yang saya tulis tadi, ini adalah formula dia. Gantikan saja. Jadi, simplify the expression. Last step, evaluate limit f(x) plus h minus f(x) over h. Ni seperti yang saya tunjuk tadi. Jadi, adakah pelajar perlu hafal step ni? Tak payah. Dia secara automatik dia akan follow sahaja apa ni cara yang kita susun ni. Okay, next. Saya nak ambil satu contoh di sini. Disebabkan dia contoh ni agak mudah sahaja, jadi kita cuba sama-sama. Saya sediakan ruang kosong. Awak isi ya. Okey. Teruskan. Okey dah. Yang ni straightforward. 2x tambah h tambah 5. Lepas tu kalau f(x) tambah h ni, kita ganti dalam 2x tambah h tambah 5. Dan kalau kita ganti, okey, 2x tambah h tambah 5 tu, bila kita kembangkan limit h tend to 0, 2x 2h tambah 5 tolak f(x). f(x) adalah 2x tambah 5. Tengok saya buat kurungan, bimbang pelajar buat silap. Kalau tak buat kurungan, pelajar akan buat negatif 2x tambah 5. Sedangkan bila kita kembangkan negatif 2x tolak 5. Okey, limit h tend to 0, 2x 2h 5
tolak 2X tolak 5 bahagi H. Yang ni yang saya masukkan. Kita boleh remove tu. Jadi yang tinggal ialah limit H tend to 0, keluarkan H tinggal 2 bagi H. Dan limit constant 2 akan menghasilkan 2. Sebab tu, kalau kita ingat balik masa kita belajar masa form 5 dahulu, Y sama dengan 2X tambah 5, Y prime sama dengan 2. Dan sebenarnya, by using first principle, kita boleh tunjuk dia akan menghasilkan 2. Ini step sebenarnya. Okey, pelajar. Cuba soalan B, saya bagi masa. B, Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Kalau kita refer table, kita tahu F prime X sama dengan 2X tambah 2. Ini solution dia lah. Okay? Follow step saya. Okay, seterusnya. Okay, teruskan ya. Kembangkan dulu. Okay, next ganti. Okay, teruskan. Sudah. Selagi kita tak ganti nilai H sama dengan sifar, kita kekal dahulu. X kuasa 2, 2H, X kuasa 2 tambah 2X. Disebabkan dia tolak Fx, buka kurungan, X kuasa 2 tambah 2X. Yang ni kena hati-hati. Bagi H. Jadi, kita boleh hapuskan dahulu yang mana dulu. 2X pun boleh kita hapuskan. Ya. Jadi tinggal limit H tend to 0, 2X plus H square. Jadi kita boleh faktorkan H, 2X tambah H bagi H. Dan kalau kita hapuskan, dia akan menghasilkan, oh, saya ada buat silapnya. Sini silap saya. Sepatutnya sini, X tambah H. Betul kan? Sini kesilapan saya. Sepatutnya 2X tambah 2H. Sini
tambah 2H. Jadi sini pun saya ada silap ni. Uh, faktorkan H jadi 2X tambah H tambah 2. Ini betul kan? Dan bila kita ganti H sama dengan sifar, kita remove dulu H tu. Jadi 2X tambah sifar tambah 2. Dan last answer 2X tambah 2. Okey. Jadi sama tak? Seperti table ni. Ha? Okey pelajar. Ni adalah merujuk kepada first principle. First principle. Saya akan tunjuk table for derivative. Ni solution tadi. Ni solution yang kedua. Dan ada solution yang ketiga, pelajar boleh cubalah. Ada lagi example yang pelajar boleh cuba. Dan exercise. Saya minta ni sebagai homework masing-masing lah. Saya sekejap ni. Ataupun ada kamera, ambil gambar aja. Okey. Saya nak pergi pada 2.2, the derivative of function using table of differentiation. Jadi mudah saja sebenarnya. Sebab pelajar mesti ada jadual bagi pembeza lah. Kalau kita tengok selepas ni, kita boleh bezakan case algebra, case partial form, case exponential, case yang melibatkan algoritma, logaritma, case for the trigonometry. Semua dapat kita selesaikan. Dapat kita selesaikan. Di sini pertama, combination between yang ini biasa saja, algebra biasa. Yang ini algebra biasa tapi dalam bentuk partial form. Ada length, exponential, sin, cos, ini trigonometry. Yang ini combination between sin dengan exponential. Jangan salah ini. Jadi, berdasarkan jadual, mana jadual? Ya Allah, jadual hilang. Sekejap ya. Saya rasa saya buka nota yang silap ni. Okey. Macam mana jadual itu padam? Copy.
Sekejap, saya rasa saya tersilap tadi. Okey, okey. Saya nak pelajar ambil gambar dahulu. Sebab ini penting. Memang dalam exam nanti pelajar akan diberi rumus ni. Dan kalau pelajar beli buku formula, semua ni ada dalam buku formula tersebutlah. Okey, kalau kita tengok sini, y equal to c. Y equal to c, ini contoh saja. Kalau y sama dengan 5, kita akan dapat dy dx sama sifar. Kalau y sama dengan, katakan x kuasa 5, y prime 5, x kuasa 4. Yang ni terpaksa kita refer table. Kalau exponential akan menghasilkan dy dx sama dengan exponential x. Tapi macam mana kalau y sama dengan eksponen 5x? Macam mana? Ingat step yang saya ajar ni. Saling balik, beza dalam. Untuk eksponensial ada dua sebutan. Saling balik, beza dalam. Cuba tengok. Apa maksud saling balik? Kita saling balik keseluruhan eksponensial 5x. Beza dalam, kita merujuk kepada 5x. Bila kita beza, dia menghasilkan berapa? 5. Bila 5, untuk beza, jadikan perkali. Boleh tengok? Tak lagi. Y sama dengan eksponensial 3x. Y prime saling balik, beza dalam. Beza 3x, 3. Jadikan perkali. Ini teknik lah. By practice, kita dapat selesaikan lah. Begitu juga kalau AX akan menghasilkan AX saling balik ln A. Ln X akan menghasilkan 1 per X. Yang ni kena hafal. Ln X akan menghasilkan 1 over X ln A. Y sama dengan sin X cos X. Soalan, mungkin awak akan jumpa Y sama dengan sin 3X. Dalam trigo, kalau eksponensial tadi saya sebut ada dua sebutan. Last step tu. Dan dalam trigo ada 3. Kalau sin X menghasilkan cos X, very clear. Tapi kalau ada sin 3X, bukannya sin X. Ada 3 sebutan. Satu, beza trigo, beza sin apa? Cos. Sebutan pertama. Sebutan kedua, saling balik. Saling balik apa? Merujuk pada 3X. Dan sebutkan yang ketiga ialah beza dalam. Bila beza dalam, bila kita beza 3X, apa hasil? 3. 3 berada di depan. Y sama 3 cos 3X. Itu cara dia lah. Begitu juga kalau cos ataupun tangent. Katakan kita ambil Y sama dengan tangent 2. Cara dia 3 step. Cuba hafal 3 step ni. Beza tangent secant square. Itu beza tangent. Saling balik 2x. Beza 2x, 2. 2 berada di depan. 2 secant square 2x.
Itu salah satu cara lah. Jadi begitu juga sebegini. Second, second act, tangent act, sin hyperbolic, cos hyperbolic, semuanya pelajar boleh teruskanlah. Lihat dan kita gunakan. Okey, ambil gambar dulu. Sebelum kita pergi contoh. Sudah. Sudah. Okey. Saya cadangkan untuk matematik di MP, pelajar beli satu buku lah. Kita namakan sebagai Mathematical Formula Book. Mathematical Formula Book ni boleh saja beli melalui Shopee lah. Melalui Shopee, tapi pergi dekat penerbit UMP yang jual lah. Okey, cuba kita buat satu persatu. Oh, besar. Y prime. Mengapa jadi macam ni? Okey, satu persatu. Y prime yang melibatkan constant sifar. Y sama dengan X kuasa 7. Kita tak ada kat ni X kuasa N. Jadi N X N minus 1. 7. 7 tolak 1. 6. Sini, Y prime. 4. Kita letak di luar. Jadi kita bezakan X kuasa 3. 3 X kuasa 2. Sin 12 X kuasa 2. Efek 1 over X square. Jadi kita permudahkan dulu. X kuasa negatif 2. Jadi kalau gini, F prime, ini potong kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Dan last answer adalah negatif 2 bagi X kuasa 3. Sini, ringkaskan. T kuasa setengah. Naik atas jadi T kuasa negatif setengah. Kalau Y prime, negatif setengah, T negatif setengah tolak 1. Dia akan menghasilkan negatif setengah T kuasa negatif 3/2. Ataupun boleh ditulis sebagai negatif 1/2 kuasa T kuasa positif 3/2 sebab kita letak sebelah bawah. G. Kalau G untuk eksponensial ada 2 step saya sebut tadi kan, salin balik, beza dalam. 2, kita jangan kacau dia. Kita bezakan exponential minus phi r. Salin balik. Kita salin balik keseluruhan. Lepas tu, kita bezakan dalam. Beza negatif 5r, negatif 5. Jadikan perkali. Dan 2 dalam 5, negatif 10. Exponential minus 5r. Itu cara dia. Begitu juga kalau kes sebegini. Ada 2 step. Tapi paling mudah sekali, negatif 1, negatif simbol tu jangan kacau. Kita beza yang dulu. 2 step. Salin balik.
Dan kalau kita bezakan dalam X kuasa 2, 2X. Jadi perkali dia. Dan kalau kita ringkaskan, akan menghasilkan negatif 2 eksponensial X kuasa 2. Okay. Okey. Ni semuanya pelajar kena rujuk rumus ataupun tabel yang diberikan. Y prime 1 prime. 3 ln X. 3, jangan kacau saya. Bezakan ln X 1 prime. Ya. Okay, yang ni kita memang kena tengok tabel. Kalau pelajar tak tengok tabel, pelajar akan ada masalah. Cos. Ada berapa step? Ada 3. Ada 3 step. Step yang pertama, beza trigo menghasilkan negatif sign. Step kedua, salin balik pi. Step ketiga, beza dalam, beza pi menghasilkan 4. Letak di mana? Di depan. Sini straightforward, y prime sama dengan cos X. Y M pula. Y prime sama dengan 2 ni, jangan kacau saya. Beza second. Trigo ada 3 step. Step pertama, beza second. Second tangent. T. Salin balik. T. Lepas tu, beza dalam T 1. Tadi 1 tak ada perubahan apa-apa. Jadi 2. Second T. Tangent T. Jadi semuanya ni pelajar kena rujuk tabel. 5. Jangan kacau saya. Jadikan dia sebagai negatif 5 tu sebagai perkali. Tangent. Beza tangent ada 3 step. Beza tangent secant square. Salin balik 3. Salin beza dalam 3 jadi 3. Letak mana? Sini. Letak depan. Jadi lasasa 5 darab 3 negatif 15. Secant square 3. Betul. Jadi pelajar kena hati-hati. Jangan lihat silap. Pelajar kena cuba. Okey. Banyak lagi boleh cuba. Tapi saya nak berhenti setakat ni saja. Mungkin minggu hadapan saya akan tanya example yang kedua lah. Minggu hadapan. Sebelum kita pergi kepada subtopik yang lain. Example yang kedua, ada exercise 1, ada exercise 2 yang boleh pelajar buatlah. Jadi sekarang ni kita hampir selesai 2.2.2. Tapi ada satu exercise example lagi yang belum kita bincang lah. Okey, saya rasa setakat ni saja dulu kuliah kita pada pagi ni. Suara saya pun agak perik juga pada pagi ni. Ujian semalam tak ada masalah lagi. Agak-agak saya sihatlah untuk jumpa pelajar pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, Thank you, sir. boleh tak ke belakang balik yang tadi tu? Yang last Yang mana? exercise last kali tu. Yang Okey, sekejap. Sekejap ya. Ni. Okey. Sekejap nak screenshot. Oh. Tak sempat. Okey. Okay. Thank you, Okey Doktor. dah.
Okey, nanti hari minggu seterusnya ingatkan saya, kita akan bincang example yang kedua, tapi saya nak minta pelajar buat dahulu yang ni. Berdasarkan table yang kita bagi tadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. 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 Sama. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey, jumpa semua. Assalamualaikum.